Contoh macam Tok Guru saya buat contoh, yakni dia kiaskan pada cerita mengembala kambing. Okey, bagi Rabbu ni, iaitu makna Rabbu ialah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan. Macam kita baca dalam Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Jadi Rabbi atau Rabbu tu maknanya Tuhan yang memelihara dan mentadbir. Maksud memelihara apa? Menjaga. Apa menjaganya? Jaga makan, jaga minum, jaga sihat, jaga sakit, jaga apa semualah kehidupan kita ni. Yang jaga ni Allah, namanya Rabbu. Dan juga yang mentadbir. Maksud mentadbir, mengurus. Yang urus kehidupan kita, bangun apa semua, bergerak pergi kerja apa semua ni, itu semua Allah yang urus. Namanya Rabbu. Kalau dalam cerita mengembala kambing, yang tukang jaga kambing, yang bagi makan, yang bagi minum, yang tengok kambing ni sihat ke sakit, itu panggil Rabbu. Yang kedua dipanggil Malik. Malik maknanya raja atau pemilik. Pemilik. Jadi Allah ni pemilik pada kita. Kita dimiliki oleh Allah. Kalau dalam cerita kambing, Malik ni maknanya tokek kambing. Tokek yang memiliki kambing tu. Tapi kalau dalam cerita kambing tadi tu, boleh jadi orangnya lain-lain. Tokek orang lain, yang jaga orang lain. Kadang-kadang mungkin orang yang sama, tapi kadang-kadang lain-lain. Kadang dia jadi tokek je, tapi yang jaga makan minum diupah pekerja. Ada. Tapi dalam konsep ketuhanan, yang jaga makan minum kita pun Allah, yang milik kita pun Allah. Sama. Cuma nak cerita makna Malik, yang memiliki, yang menguasai. Kita ni milik padanya. Jadi bila milik Allah, sukati Allah nak buat apa pun atas kita. Boleh tak boleh? Tokek kambing tadi, dia masuk dalam kandang kambing, bangun pagi-pagi pas mayang subuh, dia pun pergi masuk dalam kandang, dia pergi terajang kepala kambing. Nah, tukang bagi makan kata, terajang benda. Nak tokek kata, sukati aku, kambing aku. Betul tak? Betul. Nah, sukati Allah nak buat pun. Kita kalau ikut kita punya logik, patutnya corona ni orang beriman tak kena. Patut kena orang kafir. Sukati Allah lah. Allah nak bagi orang beriman kena ke, orang Islam kena ke, orang kafir kena ke? Itu hak Allah. Tu. Kena faham yang tu. Itu hak Allah. Allah nak bagi orang kafir kaya raya, orang beriman miskin papa kedana. Itu hak Allah. Mu jangan petikai. Kalau petikai mu jadi kafir. Yang tu pegang dulu, sebab kita ni dimiliki Allah. Biar clear betul-betul. Itu makna Malik. Yang ketiga ilah. Ilah maknanya Tuhan yang disembah. Kalau dalam cerita kambing ni, makna ilah ni, kambing ni dipersembahkan pada siapa? Katalah tiba-tiba Sultan Perak nak ziarah kandang kambing dia, kan? Nak rasmikan kandang kambing. Jadi dengar Sultan nak datang, takkan nak kosong aja. Jadi nak persembahkanlah. Dia pun dalam banyak-banyak kambing yang dia ada, dia cari kambing yang paling besar, yang paling banyak isi. Nak disembelih, kemudian nak dipersembahkan kepada Sultan. Maksudnya ditayang, nak ditunjukkan, nak dihadiahkan pada Sultan. Itu maksud sembah. Jadi dalam cerita kambing, yang kena sembahnya, yang dipersembahkan tu orang lain, yang jaga orang lain, yang tokek orang lain. Tapi kalau dalam konsep ketuhanan, yang jaga kita pun Allah, yang milik kita pun Allah, yang kita tunjuk, yang kita pamer, yang kita sembah ni pun Allah. Tiga-tiga Allah. Itu maksud Rabbi, Malik dan Ilah. Makna kata apa kerja kita buat ni, baik kerja dunia atau kerja akhirat, semua kerja ni nak ditunjukkan pada Allah, nak dipamerkan kepada Allah, untuk Allah, semata untuk Allah. Itu makna ilah. Okey, baik. Apa kaitan cerita ni tadi dengan soalan kubur tadi, Marabuka? Jadi timbul satu persoalan ulama kupas, kenapa soalan itu menggunakan kalimah Rabbu? Man Rabbuka? Kenapa tak guna lagi dua nama tu? Kenapa soalan dia tak bunyi man ilahuka, contoh, ataupun man malikuka, kan? Kalau man ilahuka, siapa Tuhan yang kamu sembah? Kalau man malikuka, siapa Tuhan yang memiliki kamu? Tapi yang diguna man rabbuka. Apa mana rabbu? Mana rabbu yang jaga kita. Bunyi dah. Azan dulu ke macam mana? Azan dulu.
Azan dulu. Cepat. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Sambung sikit boleh apa nama tadi? Soalan tadi, man rabbuka. Jadi Rabbu tu maknanya Tuhan yang memelihara dan menjaga kita. Jadi bila malaikat menggunakan perkataan Rabbu, maknanya man rabbuka, siapa Tuhan yang jaga kamu, yang bagi makan minum kamu, yang bagi rezeki kamu, yang bagi sihat tubuh badan kamu. Jadi persoalannya kenapa pakai kataan Rabbu tu? Sebab kalau ilah, memang semualah orang Islam kita ni memang nyembah Allah. Mayang maghrib tadi sembah Allah, sembahyang isyak lagi pun sembah Allah. Tapi kadang-kadang bila kita keluar daripada masjid, kita tak nampak rezeki yang kita kecap datang daripada Allah, tapi nampak duit kita daripada bos jabat kita, nampak makan minum kita daripada usaha tangan kita, bukan daripada Allah. Sebab itulah orang yang tak nampak Allah yang menjamin kehidupan dia, bila ditanya man rabbuka, dia tak boleh jawab Allah. Nampak? Jadi hati-hati kan? Jadi biar kita nampak semuanya Allah.
kita sembah pun Allah, kita keluar pada masjid ni pun Allah belaka. Jangan letak Allah hanya di masjid, Islam hanya di masjid, luar tak ada kaitan dengan Islam. Kehidupan kita daripada bangun tidur sampai tidur balik kaitan dengan Islam, nak dilihat oleh Allah, kan? Jadi ini dia soalan. Kita bagi tahu jawapan dah ni, kan? Tak lepas kan, tak tahulah. Yang kedua, waman nabiyuka. Man tu siapa? Nabi lah. Ka tu engkau, siapa nabi engkau? Jadi kata ulama yang dimaknakan dengan makna nabi di sini ikutan. Atau dengan kata lain, soalan ni, siapakah yang engkau ikut? Siapakah yang engkau sanjung? Lepas tu ittifaq ulama, sepakat ulama mengatakan bahawa siapa yang meletakkan orang lain di hatinya selain daripada Nabi Muhammad SAW, jatuh kafir dia, kan? Rosak akidah dia. Dia mesti letak orang yang paling dia sayang, Nabi Muhammad, melebihi mak ayah dia sendiri, melebihi anak isteri dia, melebihi segala-galanya, kan? Kata Nabi, la yu'minu ahadukum illa an akuna ahabba ilallah, kan? Ila akuna tidak sah iman seseorang ataupun tak sempurna iman seseorang melainkan dia meletakkan akulah yang paling dikasihinya. Barulah jadi selamat. Meletakkan idola yang paling tinggi, orang yang paling disanjung, orang yang paling disanggup korban hidup dan mati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Tapi kalau dia letak orang lain, macam mana nak jawab nabiku Muhammad? Macam hari itulah kita cerita hari tu, kita sebut hari tu pasal solidariti membela Rasulullah. Boleh jawab, minta maaf Ustaz, saya ada kerja lah Ustaz. Tak apalah, tunggu Ustaz pergi dalam kubur, ingat boleh jawab. Kalau meletakkan kerja lebih penting daripada Rasulullah, tak apalah, jawablah gitu. Takut jadi bila tanya waman nabiyuka, bos jabat saya, ni jawab. Bos dia lagi penting, bos dia bagi duit, bos dia bagi gaji. Tu kata, mau nak ambil gaji ambil, tapi nampak rezeki daripada Allah, bukan daripada bos. Taat pada Allah dan taat pada Rasulullah lebih daripada taat segala-galanya. Tiba-tiba meletakkan Rasulullah di satu bahagian. Sebab apa? Sebab dia tak kenal Nabi, tak mengaji tentang Nabi. Dia tak tahu Nabi berkorban banyak untuk umat akhir zaman. Nabi berdoa untuk kita dan sebagainya. Boleh dia berlonggar-longgar dalam hal tu. Lepas tu ada orang report lah tu, Kuan Hassan tunggu. Report pasal video saya tu, kan? Sampai kena panggil lah balai, kena panggil polis. Sebab tahan Nabi. Polis tanya saya, Ustaz dah tahu dah tak ada permit, kenapa Ustaz buat juga? Saya jawab gini, permit ada ke permit tak ada ke, itu Nabi Muhammad tu Nabi saya dan Nabi awak juga, Nabi kita semua orang Islam. Jadi ada permit ke tak ada permit, saya wajib pertahan Nabi saya. Tak kira lah, kan? Kalau sahabat sanggup bermati-matian pertahan Rasulullah. Nusaibah, seorang perempuan muslimah, di perang Uhud, bila tentera Islam dah kena kepung, mereka cari Nabi Muhammad untuk bunuh Nabi Muhammad, orang-orang kafir. Nusaibah duduk depan Nabi, pertahankan Nabi dengan badannya, sehingga dipanah-panah, berlumuran darah penuh badan dia dengan panah. Padahal dia perempuan, pertahan Nabi. Kalau kita lelaki tak boleh tahan Nabi, sunatlah sekali lagi. Allah, malu kita, kan? Tu waman nabiyuka. Kalau sanggup tahan, baru boleh jawab nabiku Muhammad, Nabi Muhammad. Kemudian soalan ketiga ditanya oleh malaikat, wa ma dinuka. Wa dan ma tu apakah, dinu agama ka engkau, dan apakah agama engkau. Maksud agama di sini kata ulama nizamul hayah. Apa maksud nizamul hayah? Nizamul hayah ialah cara hidup atau sistem hidup. Maka orang yang nak jawab dinil Islam, agamaku Islam, ialah orang yang masa hidupnya ikut cara Islam daripada bangun tidur sampai ke tidur balik, semuanya ikut cara Islam. Barulah dia akan jawab dinil Islam, agamaku Islam. Tapi kalau kehidupannya tak ikut cara Islam, nak datang semayang je ikut cara Islam, pergi main kat taman tasik kan seluar pendek, tu cara Islam celah mana? Tak boleh jawab, kan?
Jadi nak jawab ni bukan senang. Soalan dia pendek tapi jawapan dia bukan senang, melainkan nak jawab dengan amal. Sebab jawab nanti dalam kubur bukan dengan mulut. Kalau dengan mulut memang semua orang boleh jawab. Nah, tanya marrabuka, siapa Tuhan kamu? Tak payah tanya ni, tanya mak rempit. Mak rempit boleh jawab tak Allah? Boleh. Nah, boleh. Nah, orang buat jenayah minum arak, kita tanya dia, dalam mabuk dia boleh jawab. Allah ha, dia kata, kan? Boleh jawab Allah. Tapi bila dalam kubur boleh jawab tak? Tak boleh jawab. Sebab yang nak jawab dalam kubur bukan dua bibir ni, tapi nak jawab dalam kubur adalah ruh. Sebab jasad tak jadi apa dah. Jasad kerah kaku duduk dalam tanah. Nah, sebab tu dalam riwayat cerita, bila datang malaikat munkar nakir, kita ni, roh kita ni akan didudukkan. Kemudian orang timbul persoalan, tanya pada Syekh, macam mana nak duduk dalam kubur, kan tanah penuh? Nah, jangan jadi bengong. Nah, bukan jasad yang bangun. Jasad kerah kaku situ, kita korek sekali lagi pun macam tu ke. Nah, tapi alam lain, roh kita berada di alam yang dinamakan alam barzah, yang tak boleh pergi dengan apa tiket kapal terbang pun. Nah, pergi kat KLIA. Cik nak pergi mana, cik? Saya nak beli tiket barzah dia. Nampak? Nah, tukang jual tiket tengok atas bawah dia kata, sian cik cik. Nampak? Bawa terlepas Tanjung Rambutan ke mana cik? Nah. Mana boleh pergi? Tak boleh pergi. Melainkan Allah hantar tiket jemputan melalui wakilnya yang bernama malaikat Israel. Malaikat datang ni, tiket khas nak jemput, bawa jalan-jalan di alam barzah. Ambil nyawa, bagi salam, sadaqallah kita. Nampak? Habis kita. Dia kata. Jadi nak jawabnya wama dinuka, maksudnya apa yang kita buat masa hidup dulu. Cara hidup kita ni ikut cara hidup siapa? Ikut cara hidup Rasulullah, ikut cara hidup Islam, atau ikut cara hidup kafir? Ikut cara hidup Yahudi, Nasrani. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupai satu kaum, dia datang maka dia jadi sebahagian daripada kaum tersebut. Ikut Yahudi jadi Yahudi, ikut Nasrani jadi Nasrani, ikut Nabi Muhammad, ikut Islam, barulah layak dipanggil Islam. Jadi itu, moga-moga kita lepaslah halangan-halangan di alam barzah ni. Boleh jawab dengan sempurna. Tapi untuk nak memastikan kita boleh jawab dalam kubur, bagi kita buat prepare dulu di alam nyata ni dulu. Kita ikut hidup cara Islam. Hari ni banyak di antara kita tersalah faham. Kita duk faham Islam ni soal ibadat semata-mata, ataupun amalan ritual. Yang ni sembahyang Islam, puasa Islam, umrah haji Islam. Adapun yang lain tak ada kaitan dengan Islam. Kan? Bawa kereta tak ada kaitan dengan Islam. Nak makan minum tak ada kaitan dengan Islam. Nak nikah kahwin tak ada. Kadang-kadang jadi macam tu. Sebab apa? Sebab salah faham. Sehingga kan hukum tanah ni pun ada undang-undang Islam, tapi kadang-kadang kita tak tahu. Dalam bahasa fiqh ni panggil al-ihya'ul mawat, menghidupkan tanah yang mati. Ada hukum dia. Macam mana kalau orang tu teroka tanah, siapa milik dia, kerajaan milik ke atau tukang peneroka, ada undang-undang dia. Kan? Saya kemarin asatizah Perak, ustaz-ustaz muda dari kalangan yang berkhidmat atau mengajar di sekitar negeri Perak ni, ajak sama-sama sekali bermuzakarah tentang tajuknya al-ihya'ul mawat. Cerita nak bahas tentang menghidupkan tanah yang mati. Jadi dibahas yang ni bawa dalil Quran, ni bawa dalil hadis, yang ni bincang. Apa peranan kerajaan dan sebagainya, gini isu rauk kan, tanah musangking apa sebagainya, paya jarah dan sebagainya, dibincang dalam tu. Bahagian menutup tu saya kata perkara ni memanglah di kalangan orang alim, orang yang ada ilmu bahas perkara ni. Tapi persoalannya pada peringkat orang awam, adakah mereka tahu bahawa ini ada hukum? Dalam soal tanah ni ada hukum. Ni siapa punya hak, ni siapa punya hak. Bila tak belajar, tak tahu, pakai kod dan akhirnya dia kata, ini pun ada kaitan dengan Islam ke? Betul tak? Akhirnya pemikiran kita sempit tentang Islam. Itu yang akhirnya orang kata Tok Lebay nak jadi menteri macam mana dia reti. Sedangkan semua aspek kehidupan ada dalam ajaran Islam. Dalam masalah ekonomi ada Islam.
Nah, tapi bila kita disempitkan bahawa Islam itu adalah Quran, Islam itu adalah semayang saja, puasa saja, hanya jadi dia faham tok-tok lebay ni kalau nak bicara bab puasa tak apalah, tapi nak bicara bab ekonomi reti ke tak? Nampak? Akhirnya kita sendiri telah melemahkan agama kita tanpa sedar. Kita telah memfitnah agama kita sendiri tanpa sedar. Kan? Saya duduk dalam tu pun mereka duduk bahas, saya pun tak berapa nak faham sebab bahas ni terlampau dalam. Kalau saya pun tak berapa faham, yang lain tak tahu. Nampak? Nah, makna nak ceritanya dalamnya agama ni, nak terperincinya agama ni. Jadi jangan kita sempitkan Islam hanya sekadar ibadat. Islam tu sangat luas. Jadi moga-moga biarlah Islam ni bukan sekadar agama anutan yang ditulis di IC semata-mata, tapi jadilah Islam ini adalah keseluruhan kehidupan kita, daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki, semuanya kita buat cara Islam. Apa saja tingkah laku kita, kita berjalan melangkah, semua ikut cara Islam. Nabi kata mulakan dengan langkah kaki kanan, keluar sarung kaki dengan selipar kaki kanan, nak masuk dalam seluar pun dengan kanan dulu. Kita buat apa pun ikut cara Islam. Barulah insya-Allah kehidupan kita sempurna dengan Islam. Maka insya-Allah kita akan lepas soalan-soalan dan halangan-halangan yang terpaksa kita tempuh di alam barzah nanti insya-Allah. Dan nanti kuliah yang seterusnya kita akan bicara pula tentang alam akhirat. Apakah halangan-halangan? Yang tu lagi panjang, lagi banyak. Dengan timbangannya lagi, dengan titian siratnya lagi, dengan telaga kausarnya lagi. Kemudian sebelum saya akhiri, saya nak kongsikan doa kepada kita semua supaya buat doa ni sebagai satu amalan. Moga-moga kita terlepas daripada fitnah kubur dan juga azab-azab kubur. Doa ni dibaca selepas innaka hamidun majid tahiyat akhir. Lepas tahiyat akhir innaka hamidun majid, baca doa ni. Dalam Arabnya berbunyi Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika azabil qabri wa a'udzubika azabil qabri wa a'udzubika min fitnati masihid dajjal wa a'udzubika min fitnati masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Makna dia kalau tak boleh ingat yang Arab, ingat bahagian makna pun jadi. Kan? Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, nak kami berlindung denganmu daripada siksa neraka Jahannam. Ya Allah, kami berlindung daripada siksa neraka Jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabri, dan kami juga minta berlindung daripada siksa kubur, azabil qabri, siksa kubur, azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, dan kami minta berlindung padamu ya Allah daripada fitnah al-masihid dajjal, fitnah dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan kami juga minta berlindung daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Jadi lepas habis doa tu baru bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi kalau dalam semayang baca yang Arab, tak boleh baca yang Melayu. Dalam baca Melayu gagak-gagak lah tu, ya Allah bebas neraka Jahannam, 6 Jahannam. Lupa pula. Betulnya dalam semayang tak boleh cakap Melayu, batal. Kena baca doa yang Arab. Allah, Arab tak ingat lah Ustaz. Yang Melayu pun kadang terlupa, yang Arab lagi lah. Saya takut Allahumma je lagi. Nampak? Tak apalah, pelan-pelan cuba hafal. Tapi kalau tak boleh juga nak yang Arab ni, boleh baca yang Melayu tapi dengan syarat jangan berlafaz. Baca dalam hati saja. Maknanya bila innaka hamidun majid, diam sekejap, lintah dalam hati, ya Allah. Tak apa, tak ikut sebiji ni pun tak apa, tapi ingat 4 poin tu. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada neraka Jahannam. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada fitnah kubur. Ya Allah, selamatkanlah aku daripada fitnah dajjal. Ya Allah, selamatkan aku daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan terlupa nak salam pula. Sama habis doa, bangun jitu. Tak salam. Ulang balik sembahyang. Ada pula tak salam. Jadi moga-moga insya-Allah kita buat jadi amalan. Moga-moga Allah terimalah dalam banyak-banyak solat kita. Setiap kali tu kita doa, takkan tak terangkat walaupun satu. Kita anggap gitulah. Mana tahu hari tu kita hati bersih, sembahyang semua elok, sempurna khusyuk, kita pun doa, Allah terima, makbul terus. Moga-moga kita selamatlah daripada siksaan masa nak mati dan siksaan di dalam kubur. Kata ulama, siapa yang dalam kuburnya selamat, maka hari akhiratnya nanti selamat. Tapi siapa yang dalam kuburnya tersiksa, ketahuilah hari akhirat lebih lagi tersiksa. Jadi berita awal akan dapat tahu masa kita mati. Nak tahu hari akhirat esok kita macam mana? Permulaan mati kita nampak dah. Kalau permulaan mati kita elok, insya-Allah hari akhirat elok. Tapi kalau permulaan mati kita teruk, Allahu Akbar, tak dapat apa dah nak buat apa. Melainkan tinggal amalan-amalan masa hidup je. Sedekah jariah yang boleh kita nak tampung-tampung masa mati esok. Jadi banyak-banyakkanlah jariah kita. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Jadi macam biasa adalah ada produk perniagaan. Yang tu pun buat jadi jariah kan tu, selamat kubur nanti insya-Allah. Beli barang untuk bantu sekolah agama. Betul. Akan promote saja betul tu. Untuk bantu sekolah agama. Moga-moga dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya negeri Perak dan umumnya di seluruh negara dan seluruh dunia insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.